Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wa salamun ala ibadihi allazi nastafa. Amma ba'. Ashabul fadilah, tuan-tuan imam yang dirahmati Allah, kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi yang berbahagia ini kita dapat meneruskan muzakarah imam-imam, dan kita memilih tajuk kontemporari. Tajuk kontemporari membawa erti tajuk-tajuk semasa yang dibangkitkan, hal-hal aradi, hal-hal yang mendatang. Apabila maknanya arahan daripada pihak berkuasa agama negeri Johor agar kita melaksanakan kunut nazilah. Halaman 67, halaman 67 kitab Furu' Masail. Halaman 67 kitab Furu' Masail. Pengarang kitab ini Asy-Syaikh Al-Imam Daud Al-Fathani. Dah pun wafat 100 tahun yang lalu. Setelah beliau, Asy-Syaikh Al-Imam Daud Al-Fathani yang pernah menjadi imam, mengimami solat fardu 5 waktu di Al-Masjidul Haram di era pemerintahan kerajaan Uthmaniyah Turki. Sebelum wafat, Asy-Syaikh Al-Imam Daud Al-Fathani sempat mengarang satu kitab Furu' Masail sebagai melengkapkan kitab karangannya yang lain, yang antaranya kitab karangannya yang masyhur Matla'ul Badrain. Maka apabila tahun 1850, tahun 1850, Asy-Syaikh Al-Imam Daud Al-Fathani diberi penghormatan menjadi imam bagi mazhab Asy-Syafi'i. Kalau dulu di Al-Masjidil Haram sembahyang fardu 5 waktu itu didirikan serentak mengikut mazhab yang 4. Maknanya 1850 Masihi di Al-Masjidil Haram tu sembahyang fardu 5 waktu ada 4 penjuru yang berbeza mazhab. Untuk mazhab mereka yang bermazhabkan Imam Asy-Syafi'i, penjurunya adalah penjuru Al-Hajarul Aswad. Penjuru Al-Hajarul Aswad untuk mazhab Syafi'i. Untuk mazhab Imam Ahmad Hanbal, penjurunya adalah Hijr Ismail. Jadi 1850 sembahyang berjamaah di Al-Masjidil Haram tu dia ada 4 bahagian yang berbeda. Jadi kita akan dengar suara takbir yang berbeza-beza. Kerana ialah waktu itu pengajian tentang ilmu ni memang hebat di Al-Masjidil Haram.
Pun begitu 1935 keadaan telah berbeza. 1935 maka hanya ada satu imam sahaja. Yang imam itu akan menjadi imam di bahagian Hijr Ismail, mengesahkan hanya imam mazhab Ahmad Hanbal sahaja. Yang lain dah tak ada lagi, diarah ikut seorang imam sahaja. Kalau tak dulu 1850, maknanya di hadapan Kaabah tu ada 4 imam. 4 imam, 4 mazhab yang berbeza. Tak ada masalah, tak ada pergaduhan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, 1935 barulah apabila keluarga Saud merampas kuasa, keluarga Saud hanya membenarkan imam yang bermazhab Ahmad Hanbal sahaja, yang sembahyang di bahagian Hijr Ismail. Sebab itu kalau kita tengok sekarang ni, dia sembahyang Zuhur nanti dia duduk dekat sini, dia sembahyang Asar nanti letak kat situ. Sebenarnya dia nak, kononnya nak mengingat nostalgia dulu 1850, malah sebelum 1850, cuma diceritakan tahun 1850 Masihi masih lagi sembahyang di depan Kaabah itu ada 4 imam. Jadi Asy-Syaikh Al-Imam Daud Al-Fatani salah seorang imam dalam mazhab Asy-Syafi'i. Apabila dia dilantik menjadi imam di Al-Masjidil Haram, maka dia dapati bahawa masih banyak lagi perkara-perkara khilafiyah dalam mazhab Syafi'i sendiri. Maka dia ambil tanggungjawab, maka dia karang satu kitab namanya Furuq Masail. Furuq Masail banyak menjawab persoalan. Apabila mantan imam masjid negara, mantan imam masjid negara almarhum Datuk Abu Hasanuddin Al-Hafiz menjawat jawatan imam besar masjid negara, hinggalah dia sendiri melepaskan jawatan itu. Maka selepas melepaskan jawatan imam masjid negara, dia menjadi pegawai agama di istana negara, dan dia merasakan bahawa perlu disusun semula dengan bahasa yang mudah kitab Furuq Masail. Dulu kita masa dia muda-muda, almarhum Datuk Abu Hasanuddin Al-Hafiz kerap di kaca televisyen. Apatah lagi zaman kemuncaknya imam besar masjid negara. Kemudian dia melepaskan jawatan itu, diambil oleh salah seorang rakan saya yang dulu pernah jadi wakil rakyat di Baling, imam besar masjid negara, Taib Azamuddin. Pun tak lama kan dia jadi imam besar masjid negara. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Datuk Abu Hasanuddin Al-Hafiz maknanya dia diberi nasihat untuk dia merujuk kitab Furuq Masail ketika dia menjadi imam besar masjid negara. Adalah apa-apa masalah yang terlekat di situ. Maka dari situlah dia berminat sangat dengan kitab ini, tapi dia rela melepaskan jawatan imam besar. Itu ceritanya. Jadi, dan dia telah mengarang, bukan mengarang, memurnikan semula dengan bahasa yang mudah Furuq Masail tulisan Rumi, Abu Hasanuddin Al-Hafiz. Pun begitu, tak semua tak semua perkara dimasukkan kat situlah.
Dan dia sendiri maknanya membuat rujukan kepada mantan mufti Johor, Datuk Doktor Haji Noh bin Gadut. Kunut, istilah kunut apabila dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Arabi, yang ada seorang muridnya Imam Al-Iraqi menyatakan bahawa kunut mengandungi 10 makna. Kunut mengandungi 10 makna. Kunut membawa erti doa dengan harapan yang tinggi, bukan doa pakatan harapan. Doa dengan harapan yang tinggi, itu antaranya. Yang kedua, kunut membawa erti khusyuk. Kunut juga membawa erti yang ketiga, taat setia. Kunut juga membawa erti yang keempat, mencari keredaan Allah. Kunut juga membawa erti perdirian yang teguh. Kunut juga membawa erti pengabdian yang sempurna. Kunut juga membawa erti ketekunan. Kunut juga membawa erti panjang, jauh cita-citanya, panjang dan jauh cita-citanya. Istilah kunut tu. Sebab itu orang Melayu suka buat apa nama suka buat contoh kunut ada 2, kunut panjang, kunut pendek. Kunut yang panjang, kunut sebenarnya bagi aku betul juga tu, kerana makna kunut ini melebihi daripada situasi biasa. Doa yang melebihi daripada doa-doa biasa namanya kunut. Harapan yang melebihi, mengharap sangat, tu namanya kunut. Apabila berdiri lama sangat, itu pun namanya kunut. Apabila duduk menunggu, itu pun namanya kunut. Apabila duduk makan dekat belakang tunggu kawan tak datang-datang, pun namanya kunut. Istilah kunut tu. Maknanya nilai tambah daripada situasi biasa. Istilah kunut tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab itu datangnya di situ taknis. Alif, lam, qaf, nun, waw, ta. Ta itu ta taknis. Baik. Halaman 67, juzuk pertama, kitab Furuq Masail, karangan Asy-Syaikh Al-Imam Daud Al-Fatani. Su'ila radhiyallahu anhu, daripada hikmah pada kunut. Kunut ini ada hikmahnya. Apabila sebut saja hikmah, hikmah merujuk kepada hikmatut tasyrik, hikmah disyariatkan, rahsia disyariatkan sesuatu ibadah. Daripada hikmah pada kunut, waktu subuh awal hari. Dan apa hikmahnya pada kunut pada witir nisfu yang akhir daripada bulan Ramadan? Asy-Syaikh Al-Imam Daud Al-Fatani, kitab Furuq Masail ini
dikarang berdasarkan kaedah soal jawab. Dan soalan-soalan ini adalah persoalan-persoalan yang telah dikemukakan sejak daripada zaman Imam An-Nawawi rahmatullah alaih. Yakni Imam An-Nawawi rahmatullah alaih dah wafat 800 tahun yang lalu. Kalau begitu jaraknya Imam An-Nawawi rahmatullah alaih dengan Syekh Daud Al-Fatani ni jaraknya 600-700 tahun. Jadi semua persoalan-persoalan yang dibangkitkan di zaman Al-Imam An-Nawawi tak semua yang Imam An-Nawawi jawab. Ada yang telah dijawab tercatat dalam kitab Al-Majmu'. Yang tak dijawab masih dihurai oleh anak murid Imam An-Nawawi, iaitu Asy-Syaikh Al-Imam Zakaria Al-Ansari, masyhur dengan kitabnya Fathul Wahhab. Begitu juga anak muridnya Asy-Syaikh Al-Imam Al-Syarbini. Dulu dekat Ma'had tuan-tuan pernah belajar kitab Al-Iqna', itu karangan Asy-Syaikh Al-Imam Asy-Syarbini. Begitu juga anak-anak muridnya Asy-Syaikh Ibnu Hajar dengan Asy-Syaikh Ramli. Kadang-kadang perkara itu tak dijawab. Pun begitu Asy-Syaikh Al-Imam Daud Al-Fatani berusaha menjawab, dan jawapannya dalam kitab Furu' Masail. Antara persoalan yang dikemukakan, apa hikmah kunut di waktu subuh? Selain daripada melihat itu amalan Rasulullah SAW, tetapi kenapa mesti waktu subuh tu aja kunut? Tengok, orang dulu dah bahas benda ni. Satu. Begitu juga dalam mazhab kita, kenapa kunut tu perlu pada nisfu kedua Ramadan? Kenapa tak nak daripada awal Ramadan? Dan apa perlunya membaca kunut pada witir? Kenapa tidak pada tarawih? Itu semua diperbahaskan. Macam kita, apa perlunya kita nak baca doa kunut dalam keadaan dah tak boleh bersalaman sama kita? Kunut nazilah, apa perlunya kunut nazilah lagi apabila dah tak dibenarkan solat Jumaat? Diperlis antaranya. Contoh Singapura, apatah lagi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, rupanya ulama dulu dah bahas dah benda ni satu persatu, dan adalah baginya itu sebab pada perbuatan itu atau tiada. Tengok, pada dasarnya dari zaman berzaman, maknanya masyarakat Islam sudah mula mempersoalkan sebab musabab yang disebut dalam kaedah fiqh, al-hukmu yaduru ala illatin, sebagaimana dinyatakan oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Ashbah wan Nadhair. Al-hukmu yaduru ala illatin, hukum itu berkisar kepada sebab-sebab yang disyariatkan sesuatu hukum. Maka dijawabnya bahawa hikmah kunut subuh tatkala adalah sembahyang subuh itu 2 rakaat. Singkat ia daripada sembahyang yang lain. Begitu mudah aja dijawab. Kerana bilangan rakaatnya 2 aja, jadi masanya ada.
Masanya panjang tetapi rakaatnya pendek, singkat. Maka ada ruang untuk membaca ataupun berdoa dengan sepenuh harapan, berdoa dengan harapan yang tinggi. Dalam bahasa Melayu, kunut. Jadi waktu-waktu yang lain tu dah 4 rakaat tu, jadi masa dah suntuk. Untuk subuh 2 rakaat, masanya pula panjang. Maka ruang tu diberikan untuk kita lebih berdoa. Dan doa ada 2, sama ada doa itu dengan nilai kunut ataupun doa itu dengan nilai munajat. Munajat tu perkataan bahasa Arab, naja, yunaji, iaitu doa munajat. Dia berbeza dengan doa kunut. Doa munajat istilahnya doa berbisik-bisik seorang hamba dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka munajat ini lebih kepada personality, seorang-seorang, one by one, munajat. Tetapi untuk berjamaah dia namanya kunut. Istilahnya nanti kita akan bahas. Nanti dulu. Tak apa. Dia tak hendak, apakan daya. Tapi dia beria-ia untuk kunut padu witir. Tapi dia tak beria-ia kunut untuk solat fardu subuh. Baik. Maka dijadikan demikian kunut itu mujbirkan bagi, mujbir itu maknanya menampalkan. Maka dijadikan demikian kunut itu mujbirkan maknanya menampalkan, mujabbar, menampalkan bagi barang luput daripada panjangnya waktu solat fardu subuh. Sebab itulah disuruh taswib, memperbanyak taswib pada bang, as-salatu khairum minan naum. Jadi untuk waktu subuh itu, kerana waktunya panjang dan orang dalam keadaan tak berjaga, maka disuruh pada bangnya itu taswib, as-salatu khairum minan naum. Dan sunat membaca surah untuk sembahyang fardu subuh itu tuwalul mufassal, yang panjang. Dan mufassal tu maknanya boleh ambil surah-surah yang berbeza-beza. Dengan kata lain, rakaat pertama surah yang lain panjang, rakaat kedua surah yang lain panjang. Tapi itulah dah tambah 8 minit, apakan daya. Dan kerana menyatakan kelebihan ia daripada sembahyang yang lainnya, maka didirikan doa kunut untuk sembahyang fardu subuh itu, antaranya memperlihatkan kepada kita bahawa sembahyang fardu subuh itu afdaliyah, maknanya lebih utama.
keutamaan daripada yang lain-lain. Bukan bererti yang lain ditinggalkan, tetapi kalau afdaliyah ni kita kata ranking. Dari segi kedudukan darjat, sembahyang subuh mengetuai sembahyang-sembahyang yang lain. Sebab itulah mesti ada di situ nilai tambah amalan. Maka doa kunut itu merupakan tambahan tambahan amalan yang nak meletakkan status sembahyang fardu subuh itu sendiri. Sebenarnya telah mengata setengah ulama kepada bahawasanya ia sembahyang fardu subuh yang didirikan padanya doa kunut itu dinamakan sebagai solatul wusta. Solatul wusta. Perkataan al-wusta itu maknanya pertengahan dan keutamaan daripada yang lain-lain. Ya, kerana Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan solatul wusta dengan kunut. Kalau kita perhatikan ayat 238 surah Al-Baqarah, ayat 238 surah Al-Baqarah, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah kamu dalam melaksanakan solat fardu 5 waktu, dan itu maknanya yang juga yang terutama. As-salatul wusta, dia menjadi yang terutama, yang utama daripada solat fardu 5 waktu. Itulah dia solat fardu subuh. Dan berdirilah kamu, sembahyang fardu 5 waktu itu kamu dirikan lillahi, kerana Allah, qanitin, sebagai hamba-hamba Allah yang patuh, taat, setia, khusyuk. Itulah maknanya kunut. Qanitin isim fa'il, orang-orang yang tu kunut tu ada 10 makna. Orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang patuh, orang-orang yang setia, orang-orang yang menunggu dengan sepenuh harapan, orang yang mengharap sangat. Wa qumu lillahi qanitin. Ya. Dua pendapat. Solat fardu asar pun juga dikenali dengan nama solatul wusta. Solat fardu subuh juga solatul wusta. Baik, dua pendapat. Tinggal lagi yang masyhurnya, adalah solat fardu asar. Kenapa solat fardu asar merupakan lebih diletakkan kedudukannya sebagai al-wusta? Kerana firman Allah, wal as innal insana lafi khus. Itulah waktu orang lalai dalam mengejar kepentingan dunia. Waktu asar itulah, maka meletakkan status waktu asar itu waktu yang paling utama, solat yang paling utama. Pun begitu, apabila dinilai, ianya ada nilai bahawa solat fardu subuh melebihi. Kenapa? Kerana selepas sembahyang fardu asar adalah waktu haram untuk sembahyang sunat. Begitu juga selepas sembahyang fardu subuh adalah waktu haram untuk sembahyang
sunat. Jadi nilainya ada persamaan. Pun begitu, pendapat yang menyatakan bahawa asar itu al-wusta, yang lebih utama, dek kerana disokong dengan surah Al-As. Walau bagaimanapun, doa kunut yang nanti kita dapati bahawa berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, Rasulullah tidak pernah meninggalkan doa kunut dalam sembahyang fardu subuh, menunjukkan bahawa sembahyang fardu subuh ada nilai tambah daripada sembahyang-sembahyang yang lain. Oleh itu sembahyang fardu subuh diletakkan sebagai solatul wusta. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, walaupun kedua-duanya tu ada nilai yang sama, nilai awabin. Apa makna nilai awabin? Kenapa selepas sembahyang fardu asar ni tak boleh sembahyang sunat? Kenapa selepas sembahyang fardu subuh ni tak boleh sembahyang sunat? Kerana selesai sahaja sembahyang fardu asar, nilainya adalah nilai waktu awabin. Selepas sembahyang fardu subuh juga nilainya adalah nilai waktu awabin. Kana lil awabina ghafura. Baik, awabin. Bukan ke awabin itu waktunya selepas sembahyang fardu maghrib? Ya. Selepas sembahyang fardu maghrib juga dinamakan waktu awabin. Tetapi disitulah tuntutannya sembahyang sunat awabin. Berbeza dengan selepas sembahyang fardu asar, waktunya waktu awabin, tetapi nilai ibadahnya bukan solat sunat, tapi nilai ibadahnya adalah awabin. Awabin tu maknanya waktu untuk seseorang hamba Allah merujuk kepada Allah. Innahu kana lil awabina ghafura. Jadi merujuk kepada Allah. Awabin ni orang-orang yang merujuk kepada Allah. Contoh Imam yang mursalin, dia merujuk kepada surat saya, permohonan kenaikan kepada S32. Contoh Imam yang mursalin, dia dah penuh syarat dah dipenuhi, borang dah diisi, semua dah disubmitkan, diam aja. Selepas tahun orang baru pula yang diambilnya. Mana boleh? Maka Imam yang mursalin merujuk kembali. Bila merujuk kembali tu imam yang pembuat surat merujuk kepada surat saya yang bertarikh merujuk. Faham tak? Kita sekarang ni, kita punya doa-doa tak pernah merujuk kepada permohonan-permohonan yang lalu. Faham tak? Jadi apabila lepas sembahyang fardu asar, jadi imam dah tak ada apa, tauliah nikah pun tak diberi, tauliah amil pun dah tak ada lagi. Jadi inilah waktunya yang Rasulullah SAW bersabda, iza fa'atil afya wa habbatil arwah fatlubu hawa ijakum ila rabbikum fa innahu sa'atul awabin. Apabila matahari berganjak kedudukannya, fa'atil afia. Tengok, begitu sekali Rasulullah bersabda, apabila matahari itu berganjak kedudukannya, asar tu berganjak lah.
Wahabbatil arwah, angin-angin petang bertiup, angin azariyat waktu asar. Kita pun dah sembahyang fardu asar. Fatlubu hawaijakum ila rabbikum. Rasulullah berkata, tuntut hajat-hajat kamu yang Allah Ta'ala belum kurniakan lagi. Pandai. Fatlubu hawaijakum ila rabbikum. Kenapa? Fa'innahu sa'atul awabin, kerana bahawasanya itulah waktu awabin, waktu untuk seseorang hamba merujuk kepada Allah terhadap permohonan-permohonan yang lalu. Begitulah juga sembahyang fardu subuh. Lepas sembahyang fardu subuh tu kau duduk dulu, sementara nak pergi, tapi tak sampai-sampai pun dekat MKI. Kerana lepas sembahyang subuh dia pun duduk menghadap kiblat, merujuk, semua tak kena. Fedam terus tak pergi ke MKI. Patutnya merujuk semula pada Allah. Mohon ni tak dapat ya Allah, mohon tu tak dapat ya Allah. Cuma yang kita nampak jemaah tabligh yang istiqamah. Jemaah tabligh lepas sembahyang asar dia tetap duduk, dia nak habiskan zikir dia. Lepas subuh pun dia tetap duduk. Sebab itu dia boleh keluar jemaah satu dunia. Tak kira lah kena coronavirus ke tak kena coronavirus ke, dia peduli apa kalau dia mati pun syahid. Tapi tuan-tuan tengok kelebihan orang jemaah tabligh, cuma dia tak pernah minta Mercedes mata belalang. Dia lepas asar duduk, dia akan minta, ya Allah aku nak keluar jauh, aku nak, insya-Allah aku nak khuruj dekat South Africa. Dapat. London dapat. Kita ni pejabat awam ikut tak bayar semua. Pekiling dan perintah am. Gitu je dah lah. Tu cerita Al-Wusta tu. Kenapa asar dan subuh, dan kenapa pula subuh diletakkan sebagai yang lebih utama? Kerana dikaitkan ayat 236 dengan waqumu lillahi qanitin. Qanitin tu ada kaitan dengan al-wusta. Hafizu ala salawati was salatil wusta. Yalah, macam-macam cerita. Habis dah baca kitab ni. Dan dituntut kunut pada nisfu yang kedua daripada bulan Ramadan pada akhir rakaat witir, kerana bahawasanya adalah bulan Ramadan senya telah hampirlah kepada berjalan hendak menanggalkan, dengan kata lain meninggalkan. Jadi dijelaskan kepada kita, maknanya kunut kenapa tak dibuat daripada awal Ramadan? Kenapa kunut hanya dilaksanakan nisfu kedua, bermula pada 16 hari bulan Ramadan? Baik, hampir kepada berjalan hendak meninggalkan Ramadan. Padahal ia bulan Ramadan itu penghulu segala bulan. Jadi maknanya nak meninggalkan Ramadan itu dengan ada nilai-nilai tambah, iaitu doa kunut pada penutup, iaitu rakaat terakhir solat sunat witir. Maka munasabah bahawa ditambahkan dia beberapa amalan yang soleh, dan bahawa pula diserupa dengan subuh
iaitu ia afdal atas kata qila. Sembahyang qila dikata orang, maknanya pendapat ulama-ulama yang lemah, yang tak perlu disebut namanya, dengan kata dia bukan ulama yang masyhur. Daripada segala sembahyang, dan munasabah pula bahawa ada ia kesudahan ayat seperti permulaannya, maka seperti barang yang dimulai. Dengan kata lain, kalau kita baca Al-Quran, ada permulaan dan ada ayat yang terakhir. Jadi maka mengakhiri bulan Ramadan, ayat yang terakhir, ayat suci Al-Quran yang dibaca, semua tu ada nilai penutup. Kenapa nak cerita soal penutup? Kerana Allah Ta'ala sebut khitamuhu misk. Penutup tu mestilah haruman, itulah dia syurga. Kemuncaknya haruman, disebut husnul khatimah, sebaik-baik kesudahan. Seperti barang dimulai pada awal harinya dengan kunut baik. Dengan kata lain, untuk sembahyang fardu subuh amat istimewa, kerana kita mulai hari dengan sembahyang fardu subuh. Maka kita mulai, kita jalani, kita mulai hari itu dengan sembahyang fardu subuh, maka dengan ada di situ doa kunut, ada nilai tambah dalam ibadah, adalah maknanya yang Allah berikan daripada kelebihan-kelebihannya melalui solat fardu subuh. Seperti barang yang dimulai pada awal harinya dengan membaca doa kunut, maka disudahi pula amalnya dengan dia. Jadi istilahnya diberi satu gambaran kepada kita, kunut ini pada dua tempat, di permulaan hari dan di akhir hari. Maka untuk kunut bagi sembahyang fardu subuh merupakan permulaan hari. Untuk kunut sembahyang witir di nisfu kedua bulan Ramadan, sembahyang witir tu kan sembahyang penutup, maka di akhir hari. Permulaan hari dengan kunut, akhir hari pun dengan kunut. Nazilah tu kerana kita membaca doa dengan harapan yang tinggi agar yang tiba-tiba diturunkan itu, rupa-rupanya yang diturunkan itu bukan Perdana Menteri baru, yang diturunkan itu musibah, membunuh. Nazilah isim fa'il tu, yang turun tu, sangkanya yang turun tu rupanya yang turun tu. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zariyat, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit sana ada rezeki untuk kamu, dan di langit sana ada sesuatu yang dijanjikan untuk kamu. Janji apa? Dua janji. Janji yang menggembirakan, janji yang mendukacitakan. Janji yang menggembirakan, ayyamul minha, hari-hari anugerah. Janji yang mendukacitakan, ayyamul mihnah, hari-hari musibah. Jadi apabila kita baca kita doa kunut nazilah,
moga-moga yang telah diturunkan itu yang merupakan malapetaka, mala bahaya segera diangkatkan. Sebab itu apabila tuan-tuan baca doa kunut nazilah tu, lupa semua. Ialah lupa kerana kita hanya mengingat tangga gaji kita patutnya ada kenaikan. Tak dibuatnya. Mentang-mentang jadi imam, kita tak duduk dekat pejabat, muka kita dia tak nampak. Ya, langsung markah SKT pun dia tak buat tahu semua. Dan kita dikata pula kita tak buat kerja, duduk masjid aja, tidur buta. Habis nak tidur apa lagi? Tidur kan membuta. Istilahnya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ialah macam-macam cerita imam yang jadi kesian jadi imam ni. Dulu aku tak rasa, aku dah rasa. Maka dia akan kata kita ni makan gaji buta je. Diingat senang nak jaga 5 waktu. Dia kata aku pun semayang 5 waktu, kau semayang sendiri. Ni nak bawa jemaah ni bukan mudah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak bawa orang belakang ni tak semudah itu. Ialah nak nyatakan. Jadi sebab itu dalam kunut nazilah tu, kalau kita tak dapat nak ingat semua, paling kurang Allahumma rfa' annal bala wal waba wal amrada wal asqam ya rabbal alamin. Dah. Ya Allah, angkatkanlah setelah engkau turunkan. Tak mampu ya Allah. Kalau engkau yang kau turunkan tu naik daripada S19, S1 tu lain lah ya Allah. Yang kau turunkan coronavirus tak mampu ya Allah. Nak beli sanitizer apa namanya tu pun jatan kuasa tak lepaskan. Walaupun IB dah perintahkan. Bolehlah IB boleh WhatsApp-WhatsAppkan, tapi jatan kuasa tak nak keluarkan. Tanyalah Masjid Benut. Contoh. Aku sendiri. Itulah kita minta Allahumma rfa' annal bala wal waba. Nak nyatakan paling tidak doa kunut, paling tidak itulah yang dibaca, paling tidak. Habis yang lain-lain tu as-sana', iaitu puji-pujian pada Allah. Yang disebut kalau kita belajar ilmu balaghah dulu, Imam yang disebut bara'atul istihlal, bunga-bungaan bahasa sebagai kalam hormat seorang hamba dengan Tuhannya. Panjang-panjang sebenarnya, yang penting tu aja. Allahumma rfa' annal bala wal waba. Jadi agak-agak yang lain kau dah tak ingatkan tu dah cukup lah. Nanti kalau ada yang komplain, kita bahas. Mari sini. Rukun doa ada berapa? Dia pun tak tahu rukun doa tu apa. Adapun kunut nazilah yang kita baca ni sebenarnya doa Sayyidina Umar ibnu Al-Khattab yang sempat diingati oleh Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas diingat apa yang Sayyidina Umar doa. Tetapi riwayat doa kunut nazilah yang Rasulullah baca berbeza-beza. Kerana ada 7 kali peperangan yang Rasulullah sertai, Rasulullah baca kunut, Rasulullah berdoa kunut nazilah ni berbeza-beza. Itu yang para sahabat tak pasti skrip tu 7 peperangan. Dalam 7 peperangan itulah Allah Ta'ala hantarkan belalang sebagai tentera Allah. Yang Allah Ta'ala sebut pada ayat 133 surah Al-A'raf,
fa arsalna alaihimut tufana wal jarada wal qummal. Jadi 7 perang itulah Rasulullah makan apa nama, al-jarad, belalang. 7 peperangan itulah yang Rasulullah kunut nazilah. Lazimnya Rasulullah kunut nazilah ni dalam peperangan. Dan bila setelah pertempuran pusingan pertama. Pusingan pertama, wah, tengok. Persenjataan susah nak makan, apa pun dah tak boleh, allowance tak boleh bagi, semua ni. Maka Rasulullah akan sembahyang dan kunut nazilah. Tu yang nampak belalang datang. Ingatkan Allah Ta'ala hantarkan helikopter Apache. Tak. Allah Ta'ala hantarkan belalang aja sebagai tenteranya. Seperti ada tambah Ustaz, jatuhnya pergi Palestin ke Allah dalam Masjidil Aqsa juga dan muslimin. Ya. Selagi belum dapat kuasai Palestin, dalam bacaan Al-Quran kita kena baca tu. Tapi itulah istilahnya, setelah Datuk Noh Gadut menjadi mufti, maka Allah mardud alaina al-Masjid Aqsa tu, doa tu telah dinasahkan, mansuh. Tahniah. Tahniah. Bagus. Cuma itulah kadang-kadang kita nak menjelaskan kepada jamaah tu. Kerana jamaah tak selesa dengan kunut nazilah ni. Cuma nak diterangkan dengan jamaah tu. Bagus. Kerana orang Jawa kabeh dia tak tanya. Dia kalau yang bukan orang Jawa ni macam-macam. Dekat sini pun orang tak tanya. Sini Bangladesh tak tanya, kerana Bangladesh orang susah. Dekat Mekah sekarang Ustaz, 5 waktu banyak dia baca. 5 waktu dia baca. Dah susah hidup dia. Ketika dia senang dia tak baca. Dah diturunkan dekat sana, dah 50 orang dah. Dekat Mekah dah 50 orang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Su'ila radhiyallahu anhu, pada kata membaca kemudian daripada kunut, Allahumma rfa' anna minal ghala wal waba wal juri wal zulumi wal fitani ma la yakshifuhu ghairuka wa hayyi lana min amrina rasyada. Adakah dibawa dengan ini makruh? Boleh tak kunut subuh bawa ni, kunut witir bawa ni, atau khilaful aula, menyalahi yang terlebih utama? Menyalahi yang terlebih utama, dengan kata lain, orang tak pernah buat, kita saja yang buat. Contohnya orang lain dah tak buat, imam yang aja buat, contohnya lah khilaful aula. Tak salah, tetapi menyalahi yang terlebih utama. Atau khilafus sunnah, menyalahi sunnah, maknanya Rasulullah tak pernah pun baca doa begini, kita pula tambah aksesoris sendiri. Dan adakah orang yang berkata padanya dengan membatalkan atau tiada? Batal tak? Maka dijawabnya, bermula kunut dihantarkan dia atas doa. Istilahnya yang kita nak faham, kunut itu ya, dari segi pelaksanaan kunut itu, kita kata pengantarnya, kata pengantar, pelaksanaan kunut itu sebenarnya dia doa dan sana puji-pujian kepada Allah. Maka tiada memberi mudarat, memanjangkan dia. Bukanlah sekadar 2 rakaat pun,
Buat sekadar 2 rakaat. Kerana yang sembahyang Jumaat tu 2 rakaat, buat lagi doa tu sepanjang 2 rakaat. Baru 4 rakaat. Tak apalah. Kena belakang tu orang jawab habis dah pencen-pencen, dia tak kisah. Tapi kalau sembahyang kat Masjid Abu Bakar, kau jangan. Yang belakang tu ramai yang mengharapkan jawatan. Jangan apalah. Kau harapkan yang lain, diharapkan yang lain. Kunut tu pun maknanya pengharapan, tapi berbeza. Pengharapan kita dengan pengharapan makmum rupanya berbeza. Memanjangkan dia dengan doa, dengan yang demikian itu atau lain sekira-kira, jangan ada doa yang diharamkan. Itu aja. Nak doa panjang silakan, tapi jangan ada doa yang diharamkan. Diharamkan apa? Doa tu tujuannya kita nak menjatuhkan seseorang, kecuali yang zalim atau yang makruh, yang ditegar. Dan selama tiada sangat panjangnya, dan sekira-kira pula jika tiada imam bagi kaum yang termahsur, kaum yang ditahan. Ditahan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mahsur di sini contohnya kita kata di masjid kita ni ada orang-orang yang dalam penjara yang sembahyang kat masjid kita. Tiada redha mereka itu dengan memanjangkan dia, dan jika tiada jadi haram. Jika tiada boleh jadi haram. Su'ila radhiyallahu anhu, daripada seorang membaca kunut dahulu daripada rokok, adakah makruh atau tiada? Adakah sunat diulang baca kemudian daripada rokoknya dan sujud sahwi, dia kena sujud sahwi atau tiada? Kerana dalam satu peperangan Sayyidina Umar radhiyallahu an pernah kunut nazilah sebelum rokok. Sayyidina Umar lepas dia baca surah, dia angkat tangan kunut nazilah. Wah. Jadi bagaimana? Sayyidina Umar menyatakan, aku ikut apa yang Rasulullah amalkan. Tetapi jarang-jarang, kadang-kadang sahaja. Kunut nazilah maupun kunut subuh yang Rasulullah laksanakan itu selepas membaca surah sebelum rokok. Lazimnya setelah sempurna rokok, ketika i'tidal. Maka dijawabnya, baca dahulu daripada rokok tiada memadai, tak dikira. Itu sekadar doa sahaja, tidak dikira sebagai kunut. Dan jika disahkan daripada Nabi SAW kunut dahulu daripada rokok, kerana rawi, orang yang meriwayatkan, yang membaca kemudian daripada rokok terlebih banyak. Riwayat-riwayat Sunan Sittah menjelaskan bahawa Rasulullah kunut selepas rokok. Memang ada beberapa riwayat yang tidak masyhur Rasulullah kunut, doa kunut sebelum rokok. Terlebih banyak lagi orangnya, orang yang meriwayatkan hadis, terlebih hafiz, terlebih hafaz, dan atasnya mengikut segala al-khulafa'ur rasyidin. Maka hendaklah ia kunut pula kemudian daripada rokoknya. Ini yang kita pegangi. Dan sunat ia sujud sahwi jika ada ia niat
dengan yang membacanya yang dahulu itu kiranya dia lepas baca surah dia doa kunut dengan sengaja dibuat begitu, dia dituntut untuk sujud sahwi. Yang membacanya yang dahulu itu kunut atau ia kunut pada awalnya dengan niatnya, ia mula padanya, maka berkata Allahumma hdina, kemudian ingat akan bukan tempatnya, intah, dia sedar, kenapa aku kunut selepas membaca surah, kenapa tidak selepas sempurna rokok? Maknanya yakni ketika i'tidal, al-intaha, kesudahan perbicaraan, dijelaskan oleh Khasyiah Syekh Sulaiman Jamal. Syekh Sulaiman Jamal ni adalah anak murid kepada Imam Khatib Asy-Syarbini, pengarang kitab Al-Iqna. Panjang perbahasannya. Su'ila radhiyallahu anhu, adakah disunatkan kunut kerana nazilah, kerana turun tertentu pada sembahyang maktubah? Jua. Tiada pada manzurah, tiada pada sembahyang nazar. Kita bernazar naik pangkat 19 ke 22, nak sembahyang 20 rakaat, kena kau naik 22 pergi penguat kuasa pula tak jadi imam. Penguat kuasa tak ada masa nak sembahyang, tapi dah itu dah sembahyang, kenalah kerana dah nazar. Begitu juga, boleh ke kunut nazilah untuk sembahyang jenazah? Ketika sembahyang jenazah, boleh ke kunut nazilah untuk sembahyang sunat nafilah? Adakah disyaratkan murajaah, merujuk akan imam atau naibnya? Adakah nak merujuk dulu untuk buat kunut nazilah ni? Kita kena merujuk kepada pemimpin. Siapa pemimpin kita? Esko ke pengarah jabatan agama? Tak pasti. Ataupun nak rujuk IB, imam besar aja. Jadi atau naibnya ada timbalan ke? Tuan-tuan tengok, maknanya nak melaksanakan kunut nazilah ni sebagai imam kerajaan tak boleh. Dia kena tunggu pemerintah. Pemerintah, imam yang nak merujuk tak? Ataupun tak payah merujuk, buat ajalah. Dah keadaan macam gini, salam pun tak boleh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya baru balik daripada Shah Alam. Dah nampak dah dekat Shah Alam orang tak nak salam. Tiba-tiba lepas Haji Hanafi, lepas aku berceramah, ramai yang peluk salam dengan aku. Betul kata, Ustaz, boleh salam Ustaz? Boleh. Tak ada jangkit ni? Tak, aku cakap. Baru saya tahu. Yang sedarnya lepas bagi salam tu, imam tu macam ni depan aku. Aku ulur tangan dia gitu. Dia kata dah tak boleh salam Ustaz. Tak boleh salam. Tapi orang lain pun semua salam. Macam boleh pula dengan aku. Dia kata Ustaz kabul. Suka tingkau lah. Tapi tak ijab, aku cakap. Kalau ijab kabul ada sampul lain. Macam doa nazilah Ustaz, untuk mengakim-kim tu kena macam mana? Dia tu buat boleh tak kalau dia mengkim situ? Itulah. Inilah dipersoalkan. Adakah disyaratkan murajaah akan imam atau naibnya? Jadi kita nak tahu siapanya, kerana kuasa-kuasa berbeza-beza. Esko agama ke, mufti ke, pengarah jabatan agama ke, imam besar ke, kerana atas imam besar KPP tau, S48 kanan.
Jadi nanti orang tanya, ustaz buat hari Jumaat aja. Waktu lain aku tunggu juga arahan tu je. Cuma arahan tak salam tu taklah aku salam jugalah. Kerana mudah-mudahan salam aku tu ada kaut. Alhamdulillah. Salam ni kan baik. Inilah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kerana saya mesyuarat panel pakar falak dekat JAKIM hari tu. Jadi sampai aja dekat Hotel Dorset, keluar je daripada kereta JAKIM, belagaknya aku. Hotel Dorset tu hotel yang dekat Putrajaya, depannya Masjid Besi. Nak masuk aja haji kena berhenti. Kenapa? Pasal berhenti ada 3 orang. Dia pergi tembak. Jangan mati aku kau tembak. Dia kata haji memang kena tembak haji. Tembak 1, 2, 3. Haji tak sakit. 34.5 darjah Celsius. Baru boleh daftar. Baru naik hotel. Lepas maghrib makan ada makan lah. Nak masuk dewan makan pun nanti dulu haji kena tembak 34 darjah Celsius. Haji tadi haji 34.5, sekarang ni 34 aja. Haji sakit apa ni? Aircon lah bodoh aku cakap. Kawan saya tu profesor besar. Profesor ni gaji ni 35,000 jangan marah Profesor Dr. Abdul Halim, USM Astronomy. Dia sampai di telefon, Ustaz Hanafi kat mana? Kat bilik lah aku cakap. Turun tolong saya, turun. Rupanya dia tembak 38, tak boleh masuk hotel. Dia kena duduk, nanti ada klinik orang datang. Dia kena pergi klinik dulu. Pukul 10 baru dia balik. Pukul 10 dia buat klinik, dia kena makan ala KK je Panadol. Turun 37 baru dia boleh balik. Okeylah aku cakap, dia pun ajak, Ustaz aku belum makan. Tak apa, kita pergi luar kat food truck. Tengok jam dah pukul 10.30, aku dah makan tadi. Pergi food truck dekat Putrajaya tu, semua panggil, Abang Haji. Aku pilih, kita nak pergi yang paling cantik tu, aku cakap. Abang Haji, pergilah. Aku makan aiskrim aja. Dia kata malam-malam makan aiskrim badan panas, aku cakap. Nak nemankan Dr. Abdul Halim. Tuan-tuan, lepas tu dia kata Abang Haji ni orang pertama datang beli. Daripada pukul 6 tak seorang pun datang. Dekat Masjid Besi tu ada food truck tu, tak laku, tak ada orang. Kesian aku cakap. Tak ada orang, sunyi je, sunyi. Orang semua takut. Ada orang dekat Hero dekat situ tu ada market Hero. Ada orang beli barang-barang. Tu ceritanya. Baik. Maka dijawabnya sunat kunut itu pada sembahyang maktubah jua, sembahyang fardu 5 waktu, tiada pada yang lainnya. Hanya maktubah saja, sembahyang fardu sahaja. Sembahyang manzurah pun tidak, nafilah pun tidak, rawatib pun tidak. Kerana kita nilai kunut nazilah tu sendiri. Nilai kunut nazilah tu makruh di kunut nazilah itu pada jenazah, dan khilaful aula, menyalahi yang terlebih utama pada nazar dan pada nafil. Maknanya sembahyang sunat maupun sembahyang sunat rawatib, begitu juga sembahyang nazar, khilaful aula,
menyalahi yang terlebih utama. Makna menyalahi yang terlebih utama tak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tak ada bukti yang Rasulullah buat, dan begitu juga para sahabat, begitu juga ijma' sahabat. Dan sunat ia murajaah bagi imam. Sunat aja. Tak tahulah nanti maknanya Imam Syafiq Singapura, engkau nak rujuk pemerintah Singapura ke, engkau nak merujuk pemerintah Johor? Yang jelas SKT engkau siapa bagi? SKT engkau Johor bagi. Pos engkau di Singapura. Maka adalah lebih baik, maknanya setelah 3 tahun minta pindah ajalah di Johor Bahru. Kerana susah kalau yang bagi markah tempat lain, pos tempat lain. Tak baik ngata-ngata. Nizam lainlah, dia boleh jual macam-macam dekat masjid tu. Sunat ia murajaah bagi imam pemimpin. Maka jika ia suruh, kalau imam dah suruh, wajib. Setakat ni surat dah keluar, pengarah Jabatan Agama, SKT pun dia bagi pada kita, tapi APC tak tahu diadakan atau tidak. Tahun ni kan mungkin dibatalkan, APC tak ada. Waktu kau orang buat kerja lah, kau tak dapat APC pula. Dan nazilah yang Allah turunkan dari langit ke permukaan bumi, yang merupakan musibah itu umum, sama ada bagi orang yang lain daripada tempat turunnya sekalipun. Jadi kalau yang diturunkan musibah itu tidak di penempatan kita, kita sunat melaksanakan kunut nazilah. Maka disunat bagi ahli dusun, ahli di suatu perkampungan yang tiada turun, ia kerjakan yang demikian itu bagi ahli dusun yang lain. Imam yang benut, aman, damai, tentram, bahagia, menjalin mahabbah, bersatu padu, tak kena. Johor Bahru dah kena. Maka imam yang tolonglah buatkan untuk Johor Bahru. Apatah lagi dah keluar surat arahan daripada Hasyiah Jamal. Hasyiah Jamal ini maknanya dikarang sendiri oleh Asy-Syaikh Al-Imam Khatib Asy-Syarbini. Baik, berpegang dengan ayat yang kedua surah Saba. Ayat yang kedua surah Saba. Allah Subhanahu wa taala berfirman ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwal ghafur wa huwar rahimul ghafur. Sadaqallahul azim. Dialah Allah, Tuhan yang maha mengetahui apa-apa jua yang meresap masuk dari permukaan bumi ke dalam perut bumi. Allah jua yang maha mengetahui apa-apa jua yang mengalir keluar daripada perut bumi ke permukaan bumi. Dan Allah jua yang maha mengetahui apa-apa jua yang diturunkan dari langit ke bumi, dan apa-apa jua yang diangkat naik dari bumi ke langit sana. Dialah Allah Tuhan yang maha
penyayang lagi maha pengampun. Wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Allah yang maha mengetahui apa yang diturunkan dari langit ke bumi, apa yang diangkat dari bumi ke langit. Jadi nazilah ni Allah Ta'ala turunkan dari langit ke bumi. Manusia tak tahu. Setelah ada kes-kes kematian, barulah manusia tahu. Sampai hari ini doktor pakar pun beritahu kepada saya, Dr. Sa'dun, Mr. Sa'dun pun beritahu, sebenarnya yang mengidap cukup 14 hari 2 minggu baru dikenal pasti dia tu benar-benar kena jangkitan coronavirus ataupun tidak. Sebenarnya daripada hari pertama sampai hari yang ke-13 masih lagi disyaki. Dah masuk hari ke-14 baru confirm nampak bentuk virusnya tu. Kerana daripada hari pertama sampai hari ke-13 virusnya macam sama je, antara virus selsema, virus demam, sama aja dengan si corona tu. Dah masuk hari ke-14 baru tahu, oh ini corona punyalah, ini bukan virus selsema, ini kan bukan virus demam. Tu yang susah tu, sukar. Jadi sekarang ni demam aja disyaki coronavirus, wahal dia memang kaki demam. Macam doktor profesor Dr. Abdul Halim tu, dia kencing manis, dia cocok pakai itu insulin, memang dia kata suhu dia panas. Jadi itulah nak apa mesyuarat anak bulan, dia terpaksa masuk lambat kerana kena pergi klinik dulu nak sahkan. Nak masuk dewan mesyuarat dekat JAKIM tu, ditembaknya Ustaz Anafiah 34. Kenapa sejuk? Aircon lah bodoh, sejuk lah. Dia nak aku ni 35 baru stabil. Dia heran pula, kenapa sejuk sangat? Duit tak ada, sejuk lah. Apalah aku cakap, tak faham-faham ke? Dulu sekali hadir Elawan Siting sebagai pakar falak kebangsaan dapat 1000 dulu. Lepas tu turun 500. Tadi semalam tu pergi 300 saja. Lepas saja mesyuarat, masa mesyuarat tu saya nak cakap, mana duitnya? Ustaz ni tamak, akhir zaman kena tamak. Mana ada, semua nak jawatan Perdana Menteri, mari sini. Sign. Ni Ustaz punya. Aku pun koyak. Kenapa koyak? Macam budak datang raya rumah aku cakap. Lepas aku kasih sampul, depan-depan aku dikoyak. Ni aku koyak. Semua tengok. Berapa? 300. Semua profesor. Dia pakar falak kebangsaan ni ada 10 orang. Aku salah seorang. Aku seorang yang tak ada profesor, datuk, doktor. Yang lain semua profesor madya, datuk, doktor, haji. Profesor, datuk, doktor, haji. Aku seorang aja. Haji Hanafiah. 300 juga. Aku yang buka. Aku buka dulu sengaja. Aku minta dulu sini. Aku nak ngacah 9 profesor tu yang gaji 35,000 sebulan. Sini buka kan, 300 semua tunduk. Aku cakap, gaji kau orang dah 35,000, gaji imam rawatib dah lama 3,000 tahu. Aku cakap ingatkan tahun ni aku tak dilantik, tak tahu. Ketua pengarah JAKIM sakit ni, Datuk apa namanya tu, Datuk beritahu jangan lupakan Ustaz Anafiah, kena panggil juga dia.
Aku dipanggil lagi. Bolehlah duduk. Mesyuarat lama. Start pukul 8 bergaduh sampai zuhur. Mesyuarat tu bergaduh je. Membahaskan tentang raya ke tak raya, kenapa hari ni, kenapa, bahas panjang. Macam ni Ustaz Nafis nak raya tak? Berapa kau boleh kasih aku? Dia raya. Semua ketawa. Kenapa Ustaz ni Ustaz akhir zaman, aku cakap. Demand. Ya Allah, macam-macam dunia. Jadi itu istilah nazilah. Allah jua yang maha mengetahui apa yang diturunkan dari langit ke bumi. Jadi kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala angkat semula apa yang Allah taala dah turunkan. Kita dah tak mampulah. Su'ila radhiyallahu anhu, apa yang aula, apa yang lebih utama, dihimpunkan dua tangan atau diceraikan tatkala mengangkat dua tangan pada doa, dan jika doa menolakkan balak, artinya ketiadaan sampai kepadanya, dan jika umpama pada kunut waqini syarra ma qadaita, demikian dijadikan belakang tangannya ke langit, diterbalikkan telapak tangannya ke langit. Bersalahan doa minta hasilkan sesuatu, seperti minta menolakkan balanya daripadanya pada barang yang berkekalannya. Dan adakah sunat melihat matanya ke langit sewaktu menyebut waqini, waqina, atau hanya sekadar melihat kepada dua tangannya? Maka dijawabnya hasil sunatnya dengan mengangkatkan kedua tangan berhempit-hempit atau bercerai, tetapi berhempit-hempit kedua tangan lebih utama, lebih aula. Dan sama ada anak jarinya dan tangannya bersama atau ditinggikan anak jarinya, dan yang aulanya melihat dua matanya ke langit, yang lain daripada orang yang sembahyang. Kalau baca doa itu di luar sembahyang, afdalnya ketika doa itu mata melihat ke langit. Dan lagi sunat menjadikan belakang tangannya ke langit, diterbalikkan tatkala ia membaca waqina syarra ma qadait, seperti barang yang memfatwakan oleh Syekh Ramli dalam kitabnya Kabir Mulkhis min Hasyiah Sulaiman Jamal. Baik, dari segi perlaksanaan, ya sama ada kedua-dua tangan tu dirapatkan ataupun direnggangkan. Maka nampaknya yang dijelaskan kepada kita, kiranya kunut nazilah itu dilaksanakan di dalam sembahyang pada tempatnya, rakaat terakhir setelah sempurna rokok, yakni dalam keadaan berdiri i'tidal. Oleh itu yang aula, yang terlebih utama, dihempitkan, dirapatkan kedua-dua tangannya. Dirapatkan kedua-dua tangannya, dan berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim yang disepakati oleh mazhab Imam Asy-Syafi'i. Oleh kerana ini kunut nazilah,
maka dirapatkan kedua tangannya. Dengan diangkatkan kedua-dua tangannya itu nampak kedua ketiaknya. Nampak kedua ketiaknya. Adapun kunut subuh dihimpunkan, dirapatkan kedua tapak tangannya dan tidak kelihatan dua ketiaknya, di mana kedua tangannya separas dengan dua bahunya. Dua bahu. Dua bahu. Dua bahu. Untuk kunut nazilah, angkat sedikit, nampak dua ketiak. Nampak dua ketiak. Tapi kalau kita nak kunut nazilah pun, dengan cara kita buka dua tangan tinggi, tak ada masalah. Ada nas. Walau bagaimanapun, mana yang terlebih utama, ini yang dinyatakan. Boleh nak buka dua tangan pun begitu, maknanya dibukakan dua tangan lebih kepada doa-doa munajat, ya, ataupun doa kunut nazilah yang dibaca di luar sembahyang. Kalau kita di luar sembahyang, lepas sembahyang baru kita nak baca kunut nazilah, kenapa tak ngapal? Takkan nak pegang. Jadi lepas sembahyang aja kita nak baca kunut nazilah, tak kisah bacalah, doalah. Nak buka dua tangan pun boleh, mata nak diangkat melihat ke langit pun boleh. Kenapa mesti nak melihat ke langit? Kerana kiblat doa adalah langit, berbeza dengan kiblat sembahyang. Kiblat sembahyang adalah Kaabah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Berbeza dengan kiblat doa. Kiblat doa adalah langit. Kenapa? Dah jelas ayat yang kedua surah Saba. Wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Menunjukkan langit tu tempat perjanjian. Maka di situ Allah tunaikan janji dengan Allah turunkan. Sama ada yang diturunkan merupakan yang menggembirakan, atau yang diturunkan itu yang menduka citakan. Itu kalau di luar sembahyang, maknanya diangkat dua tangan dan dipisahkan dan terbuka, mata melihat ke langit. Baik, persoalan lagi, sama ada nak diterbalik atau tidak kedua telapak tangan. Maka berdasarkan hujah keterangan yang diberikan, yang aulanya, kiranya penempatan kita pernah ditimpakan malapetaka yang sama, maka sunat menterbalikkan kedua telapak tangan. Kiranya musibah itu belum pernah menimpa di penempatan kita, maka tidak disunatkan menterbalikkan telapak tangan. Maka orang akan tahu kalau apabila kita sebut Allahumma rfa'annal bala wal waba, tangan diterbalikkan. Tempat ni dah pernah berlaku. Tempat ni dah pernah berlaku. Tiba-tiba imam yang tak terbalikkan. Penut belum pernah berlaku. Moga-moga tak berlaku. Istilahnya diterbalikkan tu maknanya kita mohon kepada Allah tak hendak berulang kembali. Tak hendak berulang kembali. Kalau berulang tu tak pasti, sama ada ulangannya lebih dahsyat daripada sebelumnya.
Itu makna kenapa diterbalikkan dua tangan, bukan suka-suka. Itu sunat lah. Kau tak terbalikkan pun apa cerita, tak jadi apa. Tapi janganlah marah. Ada orang marah, kenapa kau terbalikkan tu? Dia tak tahu tempat tu dah ada skandal. Kita tak nak skandal berulang kembali. Ni dia terakhir ni. Far'un. Tuan-tuan, pukul 12 tidak balik. Far'un, furu' pecahan daripada perkara asal yang dibahaskan. Makna wabak itu iaitu yang banyak mati, yang bukan ta'un, dan seumpama banyak mati dengan ta'un. Baik, maka di sini nampaknya Asy-Syaikh Al-Imam Daud Al-Fattani memberi kepada kita dua istilah yang ada persamaan dan ada perbezaan maknanya. Istilah wabak dengan istilah ta'un. Dia bermula dengan saqamun, penyakit berjangkit. Maka jamaknya asqam, penyakit-penyakit berjangkit. Apabila dia dah mula berjangkit, dan merebak melata-lata, tetapi belum ada lagi yang terkorban menjadi mangsa, maka istilahnya disebut ta'un. Daripada asqam, penyakit berjangkit, merebak, jadilah dia ta'un. Merebak tetapi belum ada yang menjadi mangsa. Apabila dah diberitahu dah ada kematian, maka dia naik taraf kepada wabak. Asqam, ta'un, wabak. Jadi khilaf, kunut nazilah ni nak buat ketika asqam ke, ketika penyakit tu mula merebak ke, atau ketika dah melata-lata belum ada kematian sahaja, ta'un, ataupun ketika dah mati wabak baru nak kunut nazilah. Tengok ulama dulu dibahas perkara ni. Baik, dan jika dikatakan wabak itu ta'un tetapi menafi bagi ibarat Syekh Ramli, kerana ia jamak keduanya. Ta'un tu pun jamak, wabak pun jamak. Ta'un tu daripada perkataan Arab ta'ana, ta'nun, tikaman. Tapi tak semua tikaman tu mati. Walau bagaimanapun siapa kena tikaman merana. Orang yang kena penyakit-penyakit seperti coronavirus ni, walaupun tak mati, dia merana. Kerana nilai tikaman tu seperti ditikam. Apabila dia mati, syahid akhirat, maka dinamakan wabak. Kedua-duanya itu dikira dengan kalimah jamak. Atau jamak keduanya, wabak wa ta'un, maka iaitu ia menghukumkan berlain-lainnya. Dan kerana qahtun juga, iaitu kemarau, tiada hujan. Jadi qahtun tu ada dua makna. Qahtun tu maknanya kemarau, qahtun juga maknanya tiada hujan.
Sebenarnya kohtun tu tak ada hujan ke kemarau, ataupun kohtun itu ditahan turunnya air hujan. Tengok penghuraian istilah tu. Dan seumpamanya tiada datang kecenderungan dan dituntut kunut pula kerana sangat mahal. Untuk kunut ni mesti ambil maknanya satu keadaan di mana manusia dah tak mampu lagi menghadapinya. Dengan kata lain, dah jadi wabak, barulah ada tuntutan kunut nazilah. Kerana ia jumlah daripada balak jua yang turun, dan sebenarnya telah umum baluanya dah merata-rata pada zaman ini, pada segala negeri yang besar, membaca kunut bagi ta'un. Baik, pun begitu, kalau penempatannya tu memang belum ada kematian, tapi dah merebak satu negara dah kena, maka ketika tahap ta'un pun dibolehkan kunut nazilah. Dan setengah daripada fuqaha pada masanya orang yang menjawabkan dengan ditegahkan daripada kunut bagi ta'un. Memang ada ulama fiqah yang lain tak setuju. Maknanya dah jadi wabak baru kunut nazilah. Ketika tahap ta'un tak perlu kunut nazilah. Tapi ada menyatakan kalau ta'un tu dah melengkapi sebuah negeri, sebuah negara, kunut nazilah lah. Wah, di kalangan ulama pun berbeza pendapat. Kerana bahawasanya datang ta'un pada Sayyidina Umar dan yang lainnya, dan tiada mereka itu membawa kunut. Pernah ta'un berlaku di zaman Sayyidina Umar menjadi khalifah, tapi Sayyidina Umar tidak. Tidak kunut nazilah. Jadi datang khilaf. Bermula yang aujahnya sunat kunut jua. Jadi kunut nazilah ajalah. Ya, boleh. Betul. Sebenarnya kan kunut nazilah dulu baru istisqa. Kunut nazilah dulu, istisqa ni apabila dah tak ada satu pun di penempatan kita ni setitik air. Betul. Kenapa nak tunggu begitu? Jangan. Kerana apabila kita buat istisqa itu tidak pada waktu tempatnya, nanti dia berubah menjadi banjir, suyul. Dia akan jadi banjir. Dia akan jadi banjir. Dah mudarat lain pula yang datang. Jadi patutnya kunut nazilah ni sudah menjadi amalan lah. Pun begitu, yang tahulah. Tak tahulah kan akan datang mungkin membaca kunut nazilah ni boleh claim allowance apa ke kan. Jadi macam-macam cakap. Barulah orang nak ambil tahu. Kalau tak, ramai tak nak ambil tahu. Buat tak tahu. Ustaz, tadi kawan kita dia tanya Ustaz. Kan tinggal bulan subuh tu dengan nazilah. Baik, antara kunut pada dasarnya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kunut nazilah khusus, kunut subuh umum. Jadi apa pun nak dahulukan umum, barulah diikuti dengan khusus. Boleh tak untuk sembahyang fardu subuh itu kita baca ataupun kita baca kunut nazilah? Tak menjadi kesalahan. Tak menjadi kesalahan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah,
Kerana amalan Sayyidina Umar, kunut nazilah ni Sayyidina Umar akan buat pada 3 waktu. Waktu zuhur, waktu maghrib, waktu zuhur, waktu maghrib dan waktu isyak. Maka tak disebut subuh. Dengan kata lain, subuh tu dah memang ada kunutnya tersendiri yang umum merangkumi semuanya. Jadi sebab itulah kunut nazilah ni memang dilaksanakan hari Jumaat, kerana antara waktu yang Sayyidina Umar tak tinggal kunut nazilah adalah waktu zuhur. Asar tidak pula. Sayyidina Umar akan kunut nazilah tu zuhur, maghrib, isyak. Pun begitu, Rasulullah kunut nazilah 5 waktu. Kena ingat, Rasulullah kunut nazilah 5 waktu tu di medan peperangan. Di medan peperangan, lepas zuhur, lepas asar, lepas maghrib, lepas isyak. Di medan peperangan. Kalau nak baca boleh tak? Zuhur, isyak. Tanpa keliling. Nak baca tanpa berkeliling pada sebaiknya kena merujuk dulu. Yalah, walaupun Tuan Haji Kamarul ni dia imam qaryah, SKT dia pengurusi masjid, kita SKT kita IB, imam besar. Tak tahu apa tu Masjid Teluk Belanga kau punya SKT seberang. Astagfirullahaladzim. Kerja di tempat lain, majikan di tempat lain contohnya. Jadi pandangan saya lah, pandangan aku lah, kalau nak buat zuhur ke asar ke kena rujuk dululah. Kena rujuk dulu. Ada pun tak ada imam kamu masukkan dalam usaha dia sebut kunut pada waktu subuh dalam sekarang muslimah waktu sekarang. Sekarang kita dalam keadaan ketika boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab apa, nanti kalau contoh macam kitab ni tapi ni bahasa Arab lah, Al-Futuhatur Rabbaniyah, Syekh Adlan, maknanya anak murid kepada Imam An-Nawawi rahmatullah alaih. Imam An-Nawawi rahmatullah alaih dah wafat 800 tahun yang lalu. Imam An-Nawawi membuat perhimpunan segala zikir-zikir dan doa-doa, namanya Al-Azkar. Maka dalam Al-Azkar itu anak muridnya ni pula dia buat syarah, ada 6 jilid ni, Al-Futuhatur Rabbaniyah. Maka apa kata anak murid Imam An-Nawawi untuk kunut, sebenarnya tak ada doa yang khusus, baik kunut subuh maupun kunut nazilah. Pun begitu, kunut nazilah ni pun adalah asalnya kunut subuh yang Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an ingat melalui mulut Sayyidina Umar. Kerana Sayyidina Umar jadi imam, suara dia kuat, jadi Abdullah ibnu Abbas budak lagi waktu tu, dia ingat. Kalau dah tua ni kan ingat cocok dinding Maybank aja. Jadi Abdullah ibnu Abbas ingat, oh doa dia begini-begini. Tu yang dimasukkan dalam Al-Azkar tu adalah doa Sayyidina Umar. Dan dalam ni pun dah jelaskan huruf masail, imam yang nak doa pun boleh, makmum kat belakang tahan ataupun tak tahan aja. Cuma jangan banyak kata, ya Allah aku dah mohon hari tu jawatan S32. Macam mana? Makmum terkejut lah. Itu yang boleh jadi makro kat sini kan, dia kata boleh jadi makro. Contoh tu, contoh contoh. Aku pun kalau boleh nak doa gitu juga, ya Allah sampai bila duduk kat Masjid Kota Iskandar ni. Kalau ada kenaikan tak apa juga. Makmum pun dengar,
makruh tu. Boleh kata belum makruh doa. Walaupun tak ada hadnya, maka ulama fiqh dah tetapkan dia ada tata cara dia, adab berdoa tu. Lebih baik doa-doa itu diambil terus. Tu namanya diambil terus daripada asar, iaitu doa Rasulullah dan doa sahabat. Pun begitu doa kunut subuh maupun kunut nazilah tu diambil daripada lidah Sayyidina Umar. Dan itulah yang Sayyidina Umar baca untuk subuh, itulah yang Sayyidina Umar baca untuk nazilah. Pun begitu Imam Asy-Syafi'i dia susunkan pula pada kita, kerana dia dapat keterangan-keterangan daripada hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Untuk nazilah mesti ada yang khususnya untuk nazilah antaranya mohon peliharaan dan mohon diangkat segera. Maknanya kalau sebaiknya lah, agak-agak tak boleh apa, Allahumma fazna wal muslimin wa qina wa iyyahum syarral mahawifa ajma'in wahfaz minal fitani wal waba wal amrad wal asqam. Lepas tu Allahumma rfa' annal bala. Jadi dua je, peliharaan dan angkat. Ataupun paling tidak, kerana kita nak ingat banyak sangat kan, nak ingat ni, nak ingat tu, nak ingat gaji naik, letak naik-naik. Paling tidak Allahumma rfa' annal bala wal waba wal amrad wa azqam. Tak payah sebut wa COVID-19, tak payahlah, itu dah masuk istilah wabak, dah membunuh. Ada imam-imam masjid-masjid kampung dia telefon, ustaz aku ni tak ngapal ustaz, aku dah tua. Habis macam mana? Kalau gitu aku cakap yang muda pun tak ngapal juga. Yalah, yang muda isap ukuk, aku cakap. Macam mana ustaz? Aku cakap kalau imam tak baca, IB tahu, habis tauliah tamat tahu. Duit tu nanti masuk dalam baik majlis agama Islam. Tolonglah ustaz. Aku cakap, imam, apa yang imam boleh ingat? Boleh tak ingat Allahumma fa'annal bala? Tu boleh. Ingat yang tu dah lah, aku cakap. Yang lain tu macam biasa, Allahumma hadina gimana. Tapi jangan lupa tu, Allahumma rfa'annal bala wal waba. Dah, itu je. Itu aja ustaz, nak senang noh lah. Belum lagi jadi pengarah lagi senang, aku naikkan gaji semua. Sallallahu alaihi wasallam. Senang aja. Yalah, betul juga kan, kalau kita nanti dah usia macam imam tua-tua tu, memang tak boleh ingat punya. Imam yang diingat kerana dia tak pernah tinggal, dijadikan amalan. Hari Jumaat baca. Jadi ingat. Yang kadang-kadang, jarang-jarang, dia kata Ustaz Anafiah macam mana ingat? Ustaz Anafiah pelakon, skrip tu kena ingat lah. Pelakon kena ingat skrip tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, imam yang kerana setiap hari Jumaat dibuat, dah mainan lidah dia mudah. Kalau tak, kantol juga tuan-tuan. Kerana kita nak ingat surah lagi, nak ingat apa. Macam ada budak-budak hafiz yang baru jadi imam, tiba-tiba dia kena sihir. Dia datang jumpa aku, minta nasihat. Aku cakap begini, sekarang ni kalau engkau jadi imam, engkau cuba hafal ayat-ayat, tapi kalau nak kantol aja, cepat-cepat engkau ubah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ayat itu tak makan sihir. Sebab itu kalau kita nak tahnik budak ke, budak lepas dilahirkan ke, yang kita baca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi aku cakap
Nanti orang cakap, ustaz cakap apa? Ini bukan bulan Ramadan pun nak baca ke? Tak, orang tu tak tahu masalah engkau. Sekarang ni mana-mana Imam Al-Hafiz, bila-bila dia jadi Al-Habis. Kerana sekarang ni sihir menyihir. Tanyalah Imam, sekarang baru kena budak-budak ni, dia tiba-tiba hilang terus. Aku cakap, kenapa ustaz macam itu? Kerana dulu tak ada kenaikan 750-800. Sekarang dah ada kenaikan tu. Lagi pula macam kau Al-Hafiz, tiba-tiba jadi imam masjid, dibagi 2,000 sebulan. Tak marah ke imam tu? Ustaz gitu, kau tak faham hidup ni. Habis macam mana? Dia baik kau jual lempeng je. Aku cakap, jawatan imam qaryah ni pun berebut. Kerana ada allowance tu, kau tiba-tiba gaji 2,000. Dulu kan tak ada. Pandai. Boleh katakan setiap minggu imam-imam Al-Hafiz datang mengadu dengan kita. Dia semayang Allahu Akbar, hilang. Afiq sebab itu dia mahir dah. Nak hilang aja, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dekat sini pun siapa nak sihir dia? Bangladesh tak ada. Tapi kalau kau jadi imam masjid Taman Yu, Afiq jaga-jaga. Kau nak baca Fatihah pun tak lepas. Kau jangan. Sejak dah ada tangga gaji ni lah imam yang yalah, kita nak kata apa, anak-anak kita pun akan datang akan jadi imam juga. Kalau kena pada anak kita macam mana? Hari ni kena pada anak orang. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wat tayra wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum, ya rabba Musa wa Harun, wa ya rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.